Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam channel Ustazah Waliyati. Hari ini Ustazah akan terangkan satu lagi tajuk pendidikan Islam tahun 5, iaitu seruan menuju kejayaan ataupun seruan azan. Okey, kita tengok terlebih dahulu apa itu azan. Azan ialah lafaz-lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan, untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Okey, sekiranya kita solat 5 kali sehari semalam, bermakna 5 kali azan akan dilaungkan pada setiap hari. Okey, tengok gambar. Kalau kita tengok gambar ni, murid ni sedang melaungkan azan. Orang yang melaungkan azan juga dikenali sebagai Bilal ataupun Muazzin. Okey, ada yang panggil Bilal, ada yang panggil Muazzin. Okey, kita tengok sejarah permulaan azan. Seruan azan mula berkumandang pada tahun pertama Hijrah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW telah mengumpulkan para sahabat untuk berbincang macam mana cara terbaik untuk menyeru umat Islam untuk menunaikan solat dan mengajak mereka pergi berjemaah di masjid. Okey, pada waktu tersebut ada sahabat yang menyarankan, mencadangkan untuk membunyikan loceng seperti orang Nasrani. Ada sahabat yang menyarankan untuk menggunakan trompet seperti orang Yahudi. Okey, tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, "Kenapa kamu tidak menyeru orang untuk bersolat?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah dan serulah orang bersolat." Okey, ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dan sekarang kita akan tengok sebenarnya siapakah dia Bilal. Kita selalu sebut Bilal. Bilal, nama penuhnya ialah Bilal bin Rabah Al-Habashi. Beliau merupakan digambarkan seorang yang kurus, tinggi, berkulit gelap dan berambut lebat. Beliau merupakan seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah. Beliau merupakan sahabat Rasul yang sentiasa berada di samping Rasulullah. Bilal juga telah sama-sama berhijrah dengan Rasulullah ke Madinah. Rasulullah meminta Bilal melaungkan azan yang pertama kerana beliau mempunyai suara yang merdu. Okey, itu dia Bilal. Di sekarang ni kita nak tengok apa dia lafaz menuju kejayaan. Hayya 'alal falah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, ini merupakan lafaz-lafaz azan. Okey, kita tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 4 kali Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Hayya 'alas salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, ini merupakan lafaz-lafaz azan yang dilaungkan, yang dikumandangkan. Tetapi yang Ustazah sebut tadi sekadar sebut sahajalah, Ustazah baca kalimahnya tetapi tidaklah melaungkan azan tersebut. Okey, sebenarnya kalau kita perhatikan ada perbezaan antara lafaz azan solat subuh dengan solat-solat yang lain.
Okey, kerana waktu subuh merupakan waktu yang orang sedang seronok tidur, nyenyak tidur. Jadi ada penambahan kalimah as-salatu khairum minan naum. Maksudnya solat itu lebih baik daripada tidur. Jadi Allah suruh kita bangun dan menunaikan solat. Perkataan-perkataan lain, kalimah-kalimah lain sama, cuma ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Hanya pada solat subuh sahaja. Okey. Sekarang ni Ustazah nak terangkan, nak bagi tahu apa sebenarnya maksud kalimah-kalimah lafaz-lafaz azan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hayya 'alas solah. Marilah solat. Okey, marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kejayaan. Jadi kalau kita perhatikan kat sini ada kalimah al-falah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Untuk berjaya kita mestilah melakukan solat. Okey. Kat sini dah terang-terang ada kalimah ajakan untuk menuju kejayaan. As-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik dari tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Okey, inilah semua maksud-maksud lafaz-lafaz kalimah dalam azan. Okey, bila kita dah tahu azan, okey, Ustazah harap murid-murid lelaki boleh hafaz lafaz azan ni dan cuba untuk belajar melaungkan azan. Okey, orang yang mendengar hendaklah jawab azan tersebut. Okey, masa azan dikumandangkan, kita dengar dan jawab. Okey, masa kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah. Okey, yang ni ada beza sikit. Kita akan jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararata. Okey, maksudnya benarlah dan betul perkataanmu. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, sebenarnya lafaz dan jawab azan ni tak susah. Banyak perkataan yang sama je kecuali pada kalimah hayya 'alal falah, hayya 'alas solah dan as-salatu khairum minan naum. Okey, cuba hafaz Kita tengok slide seterusnya. Okey, pada video yang sebelum ni Ustazah ada terangkan dah apakah fungsi azan selain daripada untuk memberitahu masuknya waktu solat. Okey, yang lain kita boleh laungkan azan pada situasi berikut. Okey, sunat semasa menyambut kelahiran bayi, melihat kebakaran dan ribut taufan, semasa dalam peperangan, ketika melihat orang bersedih, sewaktu menghadapi gangguan jin dan syaitan, berhadapan dengan haiwan yang mengganas, ketika hendak memulakan perjalanan yang jauh, berhadapan dengan orang yang berakhlak buruk, berhadapan dengan orang yang sedang marah. Okey, itulah fungsi azan. Okey, ini adalah hadis yang berkaitan dengan fadilat azan.
sebenarnya apabila azan dilaungkan untuk solat, syaitan lari terkentut-kentut di tangkukang sehingga tidak mendengar suara azan. Dan apabila selesai azan, dia datang semula hingga apabila dibacakan iqamah untuk solat, dia akan lari lagi sehinggalah sempurna iqamah dibaca. Lalu dia akan datang lagi mengganggu dan menimbulkan rasa was-was dalam diri, membisikkan kepadanya, ingatkan itu dan ini. Sesuatu yang tidak terlintas sebelum itu menyebabkan seseorang itu tidak sedar berapa rakaat dia solat. Okey, hadis ni riwayat Abu Hurairah. Okey, sebenarnya syaitan tu selalu mengganggu kita. Okey. Okey, sekian sahaja untuk tajuk hari ini. Ustazah harap selepas ni murid-murid lelaki boleh cuba hafaz lafaz azan dan berlatih melaungkan azan. Murid perempuan boleh belajar iqamah. Okey, dan sama-sama belajar dan hafaz cara jawab azan dan cara jawab iqamah. Okey, tajuk ni berkait Okey, semoga video ni bermanfaat. Jumpa lagi di video seterusnya. Sebelum berakhir, Ustazah nak jom kita sama-sama tengok adik Muhammad Fawaz melaungkan azan. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an